Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyid azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih Tuan Imam Yang Kuasa Surau Abudiyah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita kehadrat Allah, kerana dengan petunjuk dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala kita dipilih oleh Allah di kalangan hamba-hambanya yang diberikan hidayah untuk melakukan amalan soleh, dan kita berdoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mengurniakan nikmat, terus mengurniakan hidayah dan petunjuk ini, agar kita dilahirkan dalam keadaan beriman dan hidup juga dalam keadaan beriman, dan tidak akan mati melainkan dalam keadaan iman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketakutan dan ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu sedang beriman kepada Allah, yakni sejahtera, menerima Islam. Dan kita mendoakan kepada Allah Ta'ala selalu agar Allah mengurniakan hidayah ni, petunjuk ini terus. Semayang subuh kita pun kita minta petunjuk. Allahumma hdina fi man hadait. Dalam setiap rakaat kita pun kita mendoakan kepada Allah, minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan maknanya dengan permohonan kita dan doa kita ini sentiasa Allah Ta'ala meneruskan bimbingan dan petunjuk. Bimbingan dan petunjuk ini dibimbing oleh Allah, diberikan oleh Allah berterusan kepada kita, agar kita ni istiqamah sampai kita mati. Kerana ada hamba Allah Ta'ala yang sepanjang hidupnya melakukan amal soleh, tapi di hujung hayatnya itu mati dalam keadaan tidak termasuk di kalangan mereka yang beriman. Ada juga hamba Allah Ta'ala sepanjang hidupnya ini melakukan maksiat, tapi bila dia mati di kalangan hamba-hamba Allah yang soleh. Menandakan bahawa begitu besarnya petunjuk dan hidayah Allah ni, yang Allah kurniakan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Innallaha yahdi man yasha. Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Bukan manusia kehendaki, bukan ustaz kehendaki, bukan ibu bapa dia kehendaki, tapi Allah yang hendak dia mendapat petunjuk. Petunjuk ni kehendak Allah Ta'ala. Petunjuk ni bukan kehendak manusia. Petunjuk ni bukan pemberian yang diberikan oleh manusia. Sebesar mana kekuasaan yang ada pada manusia, sebanyak mana wang ringgit, kekayaan di bumi ini yang ada pada manusia, tidak mampu memberikan petunjuk kepada manusia yang lain melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betapa besarnya petunjuk ini. Dan orang yang menerima petunjuk ini menerima satu nikmat yang sangat besar. Nikmat yang tidak ada tolok bandingnya dengan wang ringgit dan juga kekayaan di atas seluruh muka bumi ini. Sebab itulah kita senantiasa mendoakan kepada Allah. Dalam setiap sembahyang kita, setiap rakaat kita, Islam mengajar kita agar memohon petunjuk daripada Allah.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, petunjuk yang telah mereka dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Siapa dia? Nabi-nabi, rasul-rasul, sahabat-sahabat, alim-alim ulama, aulia-aulia, para-para wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mereka yang beramal saleh. Ghairil maghdubi alaihim, janganlah kita termasuk di kalangan mereka yang Allah murka. Yang Allah murka ni Allah tak beri petunjuk. Waladhdallin, apatah lagi mereka yang sesat, lagilah tak dapat petunjuk. Jadi orang yang jauh daripada beramal soleh ni rupanya jauh daripada petunjuk Allah Ta'ala, jauh daripada nak melakukan amal soleh ni. Tidak ada semangat, orang kata tidak ada motivasi untuk melakukan amal soleh ni. Sebenarnya mereka yang jauh daripada petunjuk Allah. Bila kita ada semangat untuk mencari amal soleh, untuk berusaha melipat gandakan amalan soleh kita, menandakan bahawa kita dipayungi dengan rahmat petunjuk Allah Ta'ala. Inilah petunjuk Allah. Sebab itu seorang hamba Allah pada zaman Nabi Musa AS, dia datang jumpa Nabi Musa. Dia kata, wahai Musa, dia kata, aku ni, dia kata, tak pernah dapat satu azab daripada Allah. Dia kata, aku lupa Allah lalu. Dia kata, aku lupa Allah lalu dan aku lalai kepada Allah Ta'ala. Tapi bukankah engkau menjanjikan kepada aku bahawa orang yang lalai daripada mengingati Allah ni akan menerima azab Allah Ta'ala? Mana dia azab Allah? Begitu sekali dia jawab, bahasa mudah ni. Mana azab Allah Ta'ala? Yang mana Allah Ta'ala menjanjikan kepada mereka yang jauh daripada mengingati Allah, lalai daripada Allah Ta'ala ini, akan menerima azab Allah. Nabi Musa tak tahu nak jawab apa. Nabi Musa tanya Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi Musa. Allah kata, wahai Musa, bagi tahu kepada hamba-Ku tu, pada waktu dia lalai daripada mengingati aku, jauh daripada berzikir kepada aku, sebenarnya itulah merupakan azab aku kepadanya. Maknanya apabila hamba itu jauh daripada mengingat Allah Ta'ala, jauh daripada untuk melakukan amal soleh, itu sebenarnya azab Allah Ta'ala kepada hamba itu. Itulah sebenarnya satu azab yang sangat pedih yang Allah kurniakan kepada seorang manusia yang jauh daripada mengingati Allah Ta'ala. Itu dia azab dia. Orang yang jauh daripada mengingati Allah Ta'ala ni, orang yang tak jauh daripada semangat untuk melakukan amal soleh ni, itulah merupakan azab Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala menjauhkan hamba manusia itu daripada rahmatnya, belas kasihan daripadanya. Maka kita bersyukur pada Allah, kerana kita masih lagi ada petunjuk hidayah ni, semangat untuk melakukan amal soleh, rajin untuk mencarikan, berusaha untuk mengingati Allah Ta'ala pada setiap masa. Walaupun kadang kita ni lalai, kadang kita ni lupa, kadang-kadang kita malas. Sebab itulah Islam mengajar kita 5 kali, 5 waktu dalam setiap rakaat sentiasa memohon petunjuk Allah Ta'ala, sentiasa meminta-minta, merayu-rayu agar Allah Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk. Maknanya kita bimbang kalau tak mohon petunjuk ini, lalai terus manusia itu, lalai terus. Jadi sampai setiap rakaat, dalam setiap ni waktu sembahyang, waktu solat itu, kita mohon petunjuk Allah Ta'ala, menandakan bahawa permohonan untuk mendapat petunjuk daripada Allah ni senantiasa, selalu, agar kita tak jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Siapa yang jauh daripada rahmat Allah Ta'ala ini? Mereka yang lalai daripada mengingat Allah Ta'ala. Itulah sudah tandanya dia sedang menerima azab Allah Ta'ala. Belum lagi Allah turun lagi bala dalam bentuk fizikal. Rupanya bala Allah dalam bentuk yang lain, yang bentuk yang menjauhkan dia daripada Allah Ta'ala, lupa dia kepada Allah, itu merupakan satu azab daripada Allah yang tak disedari oleh kebanyakan manusia. Kerana manusia